Malaysian Agriculture, Horticulture and Agrotourism Show MAHA 2022 kembali menemui keluarga Malaysia. Pada tarikh 4 hingga 14 Ogos 2022, sudah pastinya lokasi kebiasaan di MAEP Serdang, Selangor. Ini ruang yang boleh diambil kesempatan oleh keseluruh warga Malaysia untuk bersama-sama menyaksikan pameran yang berhenti ataupun berjeda seketika selepas beberapa tahun kita dilanda pandemik COVID-19. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih kerana bersama kami dalam Bicara Naratif pada malam ini. Anda sedang menonton kami di saluran berita RTM, TV1 dan persiaran dalam talian RTM Klik, juga di Facebook Berita RTM dan juga perkongsian media sosial Kementerian Pertanian dan Industri Makanan untuk kita bawakan berkenaan MAHA 2022. Amat molek untuk saya memperkenalkan terus tetamu yang kita bawakan pada malam ini. Bersama dengan kita, saya amat berbesar hati untuk bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Selamat malam Datuk Seri, apa khabar? Selamat malam, terima kasih. Terima kasih Datuk Seri. Alhamdulillah MAHA 2022 kembali. Ramai yang merindui MAHA dan ramai yang teringin kembali untuk merasai kemeriahan pameran pertanian dan juga industri makanan yang terbesar dalam negara ini. Datuk Seri, sebelum kita bergerak lanjut dan juga kita menelusuri yang lebih lanjut berkenaan MAHA ini, mungkin boleh diceritakan tentang latar belakang MAHA yang dianjurkan sejak puluhan tahun ini, Datuk Seri. Ya, MAHA merupakan satu pameran ataupun expo yang terbesar yang dikendalikan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Ianya telah pun dianjur sejak 10 tahun yang lalu. Dan untuk sejak tahun 2006, MAHA ditempatkan di satu tapak kekal, iaitu di Serdang dan dinamakan sebagai MAEP Serdang, dan dianjurkan setiap 2 tahun sekali. Kali terakhir penganjuran MAHA adalah pada tahun 2018 dan sepatutnya dianjur pada tahun 2020 yang lalu, dan disebabkan oleh pandemik, penutupan sempadan, PKP dan sebagainya menyebabkan penganjuran tidak dapat dijalankan dan ditangguh pada tahun 2021 sekali lagi tak dapat dilaksanakan, dan akhirnya kita akan bersama dengan MAHA pada tahun 2022 ini. Jadi ini merupakan satu platform yang terbesar bagi mempamerkan pencapaian negara dalam bidang pertanian ke arah penggunaan teknologi, adaptasi teknologi yang terkini dalam bidang pertanian. Bercakap tentang teknologi itu juga, Datuk Seri, difahamkan MAHA kali ini dilaksanakan secara hybrid melalui secara dalam talian dan juga secara fizikal bagi mereka yang hadir dan juga bagi mereka menonton secara dalam. Ya, MAHA kali ini adalah MAHA yang dengan pembaharuan dilaksanakan dalam bentuk hybrid, dalam bentuk fizikal dan juga dalam bentuk talian. Jadi ini kali pertama MAHA dianjur sedemikian rupa, bersesuaikan dengan keadaan pandemik fasa endemik ini. Jadi ini adalah merupakan keputusan yang dibuat oleh kementerian bagi memberi luang dan peluang kepada mereka yang tak sempat untuk hadir tetapi boleh mengikuti perkembangan pameran MAHA ini melalui talian. Datuk Seri, sesuai dengan namanya iaitu pameran agriculture, horticulture dan juga agro pelancongan. Jadi ada beberapa cambahan aspek yang diberikan keutamaan dan juga penekanan dalam MAHA. Mungkin matlamat dan juga objektif penganjuran itu bagaimana disesuaikan dengan situasi terkini, Datuk Seri? Lazimnya MAHA dimatlamatkan untuk showcase, pamerkan teknologi terkini dalam sektor agro makanan ataupun sektor pertanian ini. Dan tentulah segmen-segmen yang ada, dia ada segmen pameran, ada segmen bisnes dan juga ada segmen jualan. Jadi segmen bisnes akan menemukan antara pemain industri dengan pemain industri, sama ada dalam negara ataupun luar negara. Segmen pameran adalah untuk memamerkan teknologi tertinggi dalam sektor agro makanan, dan sektor jualan akan memberi ruang kepada pemain industri menjual produk hasil hiliran dalam industri agro makanan ini. Jadi kita jangkakan ketiga segmen ini adalah merupakan segmen yang penting yang tentu akan melibatkan penglibatan pelbagai pihak, sama ada pengusaha sektor agro makanan kecil, sederhana, besar dalam negara dan juga luar negara. Saya dipahamkan beberapa MOU akan dimeterai dalam segmen BIS pemadanan ini, sama ada di antara pemain industri tempatan dan juga
pemain industri luar negara. Jadi objektif MAHA adalah untuk showcase, pamerkan pencapaian-pencapaian dalam sektor agro makanan negara dan dunia. Kita mesti maklum bahawa sektor agro makanan merupakan satu sektor yang dinamik. Penggunaan teknologinya merupakan satu penggunaan teknologi yang dinamik, yang berubah dari masa ke semasa. Dan berbagai pendapatan-pendapatan baharu dalam teknologi-teknologi pertanian yang akan dapat dipamerkan melalui pameran MAHA pada tahun 2022 ini. Jadi kita jangkakan ke semua 1,500 ruang pameran akan diambil penuh oleh pemain-pemain industri besar, kecil dan sederhana. Begitu juga melibatkan pengusaha-pengusaha dalam bidang pertanian, sama ada kecil, sederhana ataupun besar. Jadi objektif MAHA adalah untuk showcase, pamerkan dapatan-dapatan terkini dalam teknologi pertanian. Kita bercakap tentang pertanian hendak dimodernkan. Itu juga merupakan aspirasi dasar agro makanan negara 2020 hingga 2020 hingga 2030 untuk melihat sektor pertanian ataupun sektor agro makanan negara ini diangkat bersama dengan pembangunan teknologi terkini dalam sektor pertanian. Dan Malaysia beraspirasi untuk melihat sektor agro makanan negara juga diangkat sesuai dan seiring dengan perkembangan teknologi dalam sektor pertanian. Jadi MAHA ini merupakan platform, antara platform yang akan membawa sektor agro makanan negara ke sektor yang lebih berteknologi tinggi. Tidak hanya tertumpu kepada evolusi teknologi pertanian dan juga business matching ataupun ruang perniagaan dalam industri pertanian dan juga industri makanan. Ruang untuk generasi muda ataupun disebut sebagai agropreneur muda, bagaimana ia diterjemahkan melalui objektif penganjuran MAHA kali ini, Datuk? Ya, definitely itu merupakan antara objektif dan matlamat untuk merangsangkan penglibatan anak muda dalam sektor pertanian. Bila kita bercakap penggunaan teknologi, aplikasi teknologi dalam sektor pertanian, tentu ia akan merangsang penglibatan anak muda. Jadi bercakap tentang penggunaan teknologi, adaptasi teknologi di dalam sektor pertanian, tentu akan membawa kepada penglibatan anak muda. Kita dapat melihat ketika ini di negara kita, penglibatan generasi muda dalam sektor pertanian dalam pelbagai perspektif, sama ada melalui sebagai service provider dalam teknologi pertanian, juga terlibat di dalam pengeluaran hasil pertanian itu sendiri melalui pendekatan penanaman secara hidroponik, secara fertigasi dan sebagainya yang menarik minat penglibatan anak-anak muda dalam sektor pertanian. Sebab itu saya katakan bahawa MAHA ini bukan saja untuk memodernkan sektor pertanian, tetapi pada masa yang sama bermatlamatkan untuk menarik penglibatan anak muda dalam sektor pertanian. Kita sedia maklum bahawa generasi petani pada ketika ini agak lanjut usianya dan adaptasi teknologi akan membawa sektor pertanian negara kepada satu penglibatan generasi anak muda yang lebih ke hadapan. Tadi disebutkan berkenaan tentang pelibatan bukan saja di pihak yang berkepentingan untuk menjalankan perniagaan pertanian dan industri makanan, tetapi pemain-pemain dalam industri pertanian seperti peladang, peternak dan juga nelayan untuk memastikan agar industri pertanian dan industri makanan ini boleh menjana pendapatan yang tinggi buat mereka. Bagaimana ia pula diterjemahkan melalui matlamat yang disebutkan tadi, Datuk? Definitely. Memang benar kita ingin melihat pelibatan anak muda, aplikasi teknologi yang terkini dalam bidang pertanian akan mengangkat kedudukan pertanian negara. Dan sekaligus akan adaptasi teknologi itu akan mengurangkan kos dan juga akan meningkatkan hasil pertanian yang dihasilkan daripada pelibatan semua pihak di dalam industri agro makanan negara.
Jadi tentu sekali teknologi akan memainkan peranan yang penting dalam mengangkat sektor pertanian negara ini ke satu tahap yang lebih tinggi yang akan dapat mengurangkan kos dan juga meningkatkan hasil. Dan tentu sekali dalam keadaan sedemikian, sektor pertanian akan kekal sebagai penyumbang ekonomi negara kita. Okey. Jadi itu merupakan antara matlamat. Pada masa yang sama juga MAHA ini, penganjuran MAHA ini adalah untuk memberi penghormatan dan kata-kata sumbangan frontliners dalam sektor agromakanan, apatah lagi dalam memastikan kelangsungan security makanan negara ketika negara berhadapan dengan pandemik sejak 2 tahun yang lalu. Jadi MAHA merupakan satu penganjuran yang memberi tempat dan kedudukan penghormatan yang tinggi kepada sumbangan frontliners dalam sektor agromakanan, bidar, nelayan, petani dan juga penternak negara kita. Ya, Datuk Seri, saya juga turut tertarik dengan objektif penganjuran MAHA yang disebutkan berkenaan tentang untuk menarik minat syarikat-syarikat korporat, khususnya syarikat-syarikat korporat gergasi dalam melabur dan juga menyumbang dana mereka untuk tujuan pembangunan industri pertanian dan juga industri makanan supaya mereka yang berada dalam industri tersebut akan dapat dirancangkan dan menjadi katalis kepada pembinaan industri pemakanan yang lebih baik. Jadi bagaimana MAHA boleh menjadi platform yang terbaik untuk syarikat korporat ini melihat ruang pelaburan yang lebih jelas? Kita tak boleh lari daripada memerlukan penglibatan pihak industri dalam sektor agromakanan. MAFI merupakan agensi dan kementerian kerajaan. Tugas dan tanggungjawab MAFI adalah untuk melakar satu dasar yang kondusif terhadap pertumbuhan industri. Dalam merealisasikan aspirasi tersebut, tentu sekali penglibatan pihak industri penting. Dalam menganjak sektor pertanian negara ini ke satu tahap yang lebih tinggi. Mereka merupakan pelabur dan kementerian merupakan pengubah dasar. Jadi dasar yang digubal oleh kementerian adalah merupakan satu dasar yang facilitate, memudahkan pertumbuhan sektor pertanian dengan menyediakan platform dan ruang yang kondusif bagi pertumbuhan industri secara keseluruhannya. Jadi tentu kerjasama strategik antara jabatan kerajaan, kementerian kerajaan dan juga penglibatan pihak industri adalah merupakan katalis kepada pembangunan sektor pertanian keseluruhannya. Jadi tentu sekali penglibatan pihak industri dalam semua sudut dan segmen adalah amat penting bagi melihat sektor agromakanan negara ini diangkat ke satu tahap yang kehadapan dalam semua sudut. Jadi kita tahu peleburan di dalam sektor pertanian merupakan satu peleburan yang besar dan dengan dasar yang memudahcarakan pertumbuhan industri, tentu ianya akan dapat melihat penglibatan secara agresif oleh pemain-pemain industri negara dalam sektor agro pertanian. Ya, Datuk Seri, bersandarkan kepada prospek industri makanan, apakah pelaburan dalam industri ini satu pelaburan yang menguntungkan, Datuk Seri? Definitely. Sudah pasti pelaburan dalam sektor agro makanan merupakan satu pelaburan yang menguntungkan. Kita melihat ketika dalam pandemik 2 tahun yang lalu ini, pelbagai industri dalam keadaan yang tak memperangsangkan. Tetapi sektor agro makanan adalah merupakan satu sektor yang terus berkembang walau dalam keadaan kita tercabar, sempadan ditutup, PKP dan juga rakyat Malaysia dan dunia berhadapan dengan suatu keadaan pandemik yang agak dahsyat. Jadi the only industri yang mencatatkan pertumbuhan positif di negara kita adalah sektor agro makanan. Iaitu merupakan satu kenyataan. Dan tentu sekali pelaburan dalam bidang agro makanan ini merupakan satu pelaburan yang menguntungkan. Kita lihat ketika ini generasi anak muda kehadapan dari segi membawa pelaburan pertanian di dalam negara kita. Saya sejak duduk di kementerian ini telah menyaksikan beberapa MOUs yang ditandatangani oleh anak-anak muda yang mula berkecimpung dalam sektor pertanian bersama dengan pemain-pemain industri besar daripada negara luar. Jadi agro makanan, sektor pertanian
menjanjikan satu sektor yang akan memberi pulangan yang baik kepada pelabur-pelabur dan juga dengan penglibatan anak-anak muda melalui aplikasi teknologi pertanian yang terkini. Saya yakin sektor ini akan terus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Okey, Baik Datuk Seri, satu mukadimah yang konklusif untuk kita mulakan bicara naratif pada malam ini. Kita nak berehat seketika Datuk Seri dan kita akan kembali selepas ini dalam bicara naratif. Jangan ke mana-mana. Kita ingin memohon kerjasama semua agensi berita dan pelapor-pelapor termasuklah di media elektronik dan media cetak memastikan kesahihan satu-satu laporan supaya tidak berlaku laporan yang sengaja disensasikan. Mestilah kita memberi laporan seberapa tepat yang boleh kerana kita tidak mahu memberi bukan saja gambaran yang salah ya, sebab ini semua ada kaitannya dengan soal kenaikan harga, panic buying dan tidak membantu dalam usaha kita nak mengawal impak daripada inflasi dan kenaikan harga barang. Dalam tempoh 2 minggu operasi yang berjalan daripada 1 Julai sehingga 13 Julai misalnya, lebih pada 100,000 penyiasatan dibuat di seluruh negara. Dan yang satu kes yang terkini ialah tangkapan yang dibuat di Sungai Kolapis, Beluran, Sabah, di mana KPD NHEP Sabah yang dibantu oleh anggota Batalion ke-20 PGA telah berjaya merampas 9,690 kilogram minyak masak selain daripada 5,000 liter diesel yang kesemuanya berjumlah hampir 2 juta dari sebuah kapal yang cuba diseludup ke negara asing. Pada 4 hingga 14 Ogos di Maib Serdang bertemakan sekuriti makanan untuk masa depan. Pameran pertanian terbesar dan paling berprestij ini menyediakan lebih 1,500 ruang pameran dan jualan. Fokus utama Maha 2022 adalah Agro Trade, Agro Edutainment, Agro Lifestyle, Agro Youth, Agro Tourism, Agro Tech, Agro Job Fair serta banyak lagi. Artis tempatan pun ada. Jumpa anda di Maha 2022. Kita sedang membuat pemantauan beberapa lagi rangkaian penyelundup. Jadi jangan pihak-pihak yang menjalankan aktiviti penyelundup merasakan mereka terlepas pandang. Kita ingin memberi jaminan pihak PDRN dan pihak penguatkuasa KPDNHEP akan meneruskan tindakan yang seperti secara berterusan, dan untuk makluman juga kita menerima maklumat yang semakin banyak. Tidak ada siapa yang akan terlepas. Dan orang ramai disuruh untuk terus memberikan kerjasama kepada pasukan penguatkuasa dan juga pihak-pihak yang sedang menjalankan tugas mereka.
Ya, kita bersua kembali lagi beberapa hari saja lagi menjelang Malaysian Agriculture, Horticulture and Agrotourism Show ataupun pameran MAHA 2022 4 hingga 14 Ogos yang berlangsung di MAIP Serdang, Selangor. Untuk kita bercakap lebih lanjut berkenaan tentang matlamat dan juga sasaran MAHA, masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi. Datuk Seri, matlamat dan sasaran kali ini disesuaikan dengan kehendak dan juga landscape situasi tempatan. Bagaimana boleh diceritakan, Datuk Seri? Okey, kita anggarkan tidak kurang daripada 100,000 pengunjung sehari. Okey. Dan kalau MAHA pada tahun 2018 yang lalu berjaya menjana tarikan perniagaan melebihi daripada 215 juta ringgit, kita anggarkan nilai jualan yang akan dapat dijana melalui MAHA pada tahun 2022 ini akan melebihi 250 juta ringgit. Jadi ini merupakan sasaran dan dengan pelaksanaan dana selama 11 hari 100,000 orang sehari. Jadi begitu ramai yang dijangkakan. Jadi pelbagai segmen pameran, jualan dan juga perniagaan telah disediakan melalui 1,500 ruang pameran. Kita jangkakan bahawa matlamat untuk MAHA ini dikunjungi melebihi 100,000 orang sehari akan tercapai, sama ada melalui kehadiran secara fizikal maupun melalui maya. Pelbagai program promosi telah dilaksanakan oleh MAFI. Ke semua negeri telah kita jelajah melalui pelbagai program dan terakhir semalam di Kota Kinabalu, Sabah di Gaya Street. Pulang dari sana? Okay. Ya, saya berbalik daripada sana semalam pagi tadi. Program yang kita namakan sebagai Street Attack rasanya ya. Ada merupakan satu program di Gaya Street, Kota Kinabalu. Kita undang pelbagai pemain industri kecil sederhana untuk mempamerkan produk-produk fresh dan hiliran di Gaya Street sambil mempromosikan MAHA 2022. Jadi ke semua negeri telah dikunjungi melalui pelbagai program. Beberapa hari yang lalu kita juga mempromosi MAHA di MRT bersama dengan kumpulan rakan-rakan media bagi memastikan mesej penganjuran MAHA 2022 ini bukan saya sampai kepada pihak pemain industri tetapi kepada rakyat Malaysia, keluarga Malaysia keseluruhannya. Dan saya pasti program-program yang telah dibuat oleh MAFI sejak 52 hari pra-pelancaran MAHA yang dilakukan 52 hari yang lalu telah sampai dan kini kita menanti kunjungan rakyat Malaysia ke MAHA 2022 ini yang akan dilangsungkan pada 4 hari bulan sehingga 14 hari bulan Ogos 2022 ini. Jadi kami di MAFI berpuas hati dengan program-program promosi yang dijalankan dan respon yang kita terima. Kita yakin bahawa MAHA ini akan menjadi satu penganjuran yang akan memperlihatkan kejayaan-kejayaan melalui konten-konten yang telah pun disediakan oleh penganjur. Jelajah di setiap negeri sudah pun selesai dilaksanakan, juga pra-pelancaran lebih kurang 52 hari pra-pelancarannya. Cuma untuk MAHA kali ini akan berlangsung pada tarikh yang disebutkan 4 hingga 14 Ogos. Bagaimana penglibatan dari agensi mungkin di peringkat Kerajaan Persekutuan Negeri dan juga agensi-agensi kecil lain terlibat? Ya, kesemua jabatan agensi di bawah MAFI terlibat secara ketara dan agresif dalam menganjur MAHA 2022 ini. Begitu juga kita mendapat respon yang agak positif dan baik daripada semua kerajaan negeri, dan antara pameran adalah rumah negeri daripada kerajaan-kerajaan negeri. Kesemua 13 buah kerajaan negeri akan mempamerkan, showcasekan pencapaian dalam bidang pertanian melalui pameran rumah negeri yang akan diadakan di MAIP Serdang. Jadi kita mendapat respon yang baik
penglibatan pihak swasta yang agak memberangsangkan, dan tentu mesej melalui jelajah dan program promosi yang agak agresif dilakukan sejak 52 hari yang lalu itu akan menjanjikan Maha ini adalah satu penganjuran yang kini menjadi sebutan dan juga perbualan rakyat Malaysia, pemain industri agro-makanan dan berbagai pihak untuk turut serta menjanjikan kejayaan penganjuran Maha 2022 ini. Ya, yang tak boleh saya lupa Datuk Seri, sewaktu 2018 saya berkesempatan ke Rumah Negeri Sarawak, meriah hiasan dan juga kandungan yang dipamerkan di Rumah Negeri dan juga negeri-negeri lain. Itu antara keistimewaan yang seringkali dianjurkan dan juga dipamerkan di Maha. Cuma untuk perbezaan bagi tahun 2018 dan juga persediaan untuk 2022 ini, apa yang baharunya, apa yang lebih menariknya berbanding tahun-tahun sudah? Kita yang barunya adalah segmen convention dan juga seminar. Jadi besides di samping pameran, jualan, business matching dan juga pameran yang lain, kita ada convention dan seminar dijalankan secara serentak. Dan yang barunya ianya boleh diakses secara virtual. Jadi yang tak sempat datang boleh mengikuti pameran Maha ini melalui virtual. Dan yang tak sempat untuk melihat pameran boleh juga mengikuti seminar dan juga convention yang dibuat secara serentak dalam sebagai sebahagian daripada konten Maha 2022 pada kali ini. Okey, disebutkan tentang pameran virtual dan juga ada pameran fizikal ini. Apakah ruang untuk virtual dan juga fizikal itu, pengalaman itu lebih kurang sama dengan mereka yang hadir secara fizikal? Saya dimaklumkan, tentu sekali ada perbezaan dari segi rohnya, tetapi dari segi kontennya boleh diakses dan diikuti secara serupa sama seperti kehadiran secara fizikal. Dan tentu sekali dengan teknologi yang ada, virtual penglibatan secara virtual ini akan dapat merasai roh pameran dan juga roh kehendak aspirasi Maha yang dimatlamatkan oleh penganjur pada kali ini. Okey, Datuk Seri, sedia maklum tentang ilmu yang perlu ditanamkan kepada pemain industri. Dianjurkan juga convention, seminar untuk berkongsi ilmu, mencabarkan ilmu dan juga untuk melihat bagaimana perkembangan ini boleh diterjemahkan kepada pemain industri. Jadi bagaimana perkongsian seminar, convention dan juga perkara-perkara sedemikian boleh membantu dalam merealisasikan hasrat Maha untuk ilmu berkenaan sekuriti makanan bagi masa depan? Ya, tentu sekali sekuriti makanan merupakan satu isu yang dekat di hati kerajaan. Dan Maha ini merupakan antara platform untuk memperlihatkan bahawa kerajaan serius tentang isu sekuriti makanan negara. Sejak pandemik 2 tahun yang lalu ini, sekuriti makanan merupakan tajuk perbincangan yang dibincang oleh media, dibincang oleh profesor, oleh cerdik pandai, malah rakyat biasa memperbincang tajuk sekuriti makanan. Kerana ini merupakan satu intipati yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan untuk menentukan kelangsungan bekalan makanan negara. Tentu sekali tentang bila bercakap tentang sekuriti makanan negara, kerajaan melihat beberapa sudut dan dimensi. Dari segi bekalannya dan juga dari segi keupayaan membeli untuk mendapatkan bahan makanan. Ada merupakan aspek yang ditunjukkan, diberi perhatian oleh kerajaan. Jadi Maha adalah merupakan satu platform yang bukan saja mempamerkan teknologi terkini dalam sektor agro-makanan, tetapi untuk memperingatkan kerajaan bahawa isu sekuriti makanan merupakan satu isu yang perlu ditangani, dan juga kelangsungan bekalan makanan merupakan satu aspek yang perlu sentiasa diberi perhatian secara khusus oleh kerajaan. Jadi pelbagai tindakan, langkah jangka masa pendek, sederhana dan panjang telah diambil oleh kerajaan, dan tentu sekali Maha ini akan mengingatkan kerajaan bahawa isu sekuriti makanan negara merupakan satu isu yang perlu
sentiasa ditangani dan yang beri perhatian sepenuhnya oleh kerajaan. Jangkaan 100,000 sari, Datuk Seri, untuk pengunjung yang akan hadir. SOP kesihatan bagaimana, Datuk Seri? Masih ada dan masih tentu sekali diberi perhatian. Okey. Penggunaan mask seperti yang dikehendaki oleh pihak Kementerian Kesihatan still applicable di Maha ini. Dan tentu sekali yang itu merupakan antara isu yang akan diberi perhatian oleh pihak penganjur. Ya. 1,500 ruang pameran, kepelbagaian pameran itu akan memeriahkan lagi Maha untuk tahun ini. Jadi apakah pempamer-pempamer sudah pun bersedia dan sudah pun ada libat urus dengan para pempamer yang akan turut serta nanti? Kita akan mengadakan media bersama satu program bersama dengan media pada hari Ahad ini. Okey. Dan tentunya kami di MAFI melihat persiapan pada kali ini kita berpuas hati dengan persiapan dan penglibatan pihak swasta ketika ini sedang rancak untuk membuat touch up yang terakhir untuk memastikan ruang pameran dan juga konten adalah seperti yang dikehendaki. Jadi penganjur memastikan kemudahan-kemudahan yang diperlukan oleh pengusaha-pengusaha tersedia dan pihak pengusaha akan sempat untuk memastikan kelengkapan dan ketersediaan yang diperlukan akan dapat diselesaikan sebelum 4 hari bulan Ogos. InsyaAllah. Perdana Menteri akan merasmikan Maha pada 6 hari bulan Ogos kelak. Jadi pada 4 hari bulan kita akan adakan bahkan bermula Maha, tetapi secara rasmi akan dibuat upacara perasmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 6 hari bulan Ogos kelak. Jadi pelbagai surat jemputan telah pun diedarkan dan kehadiran telah mula diterima oleh pihak penganjur. Dan tentu sekali kehadiran Perdana Menteri sempena pelancaran Maha pada tahun ini, kali ini, akan menampakkan sambutan dan juga ketibaan ribuan ramai pengunjung. Ya. Sudah lama kita tidak merasai suasana kemeriahan pameran yang terbesar ini, Datuk Seri. Kita kira MAFI dan juga pihak MAIP Serdang sudah pun bersedia menerima kunjungan lebih daripada 1 juta pengunjung dijangkakan untuk sepanjang penganjuran Maha nanti. Datuk Seri, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. KBS telah membangunkan sistem eMyIN atau Malaysian Youth Index. Sistem bersepadu yang merekodkan maklumat program-program pembangunan belia bagi membolehkan golongan ini mendapatkan maklumat untuk menyertai program-program yang bersesuai. Kita juga ucap terima kasih kerana KPT dan pentadbir universiti telah bersetuju memberikan moratorium terhadap sewa-sewa premis kafe, kantin di universiti-universiti selama 6 bulan dan dengan kemudahan yang berkenaan juga kita berharap program memberikan makanan bermasak secara lebih murah akan dapat dilaksanakan di semua kampus-kampus IPTA dalam negara kita. HOPE bukan saja membantu mempromosi perumahan untuk segenap lapisan masyarakat, tetapi juga bagi melihat ekosistem sektor perumahan secara holistik. Apakah yang dimaksudkan dengan HFMD? HFMD adalah penyakit tangan, kaki dan mulut yang merebak melalui cecair atau rembesan dari hidung, mulut dan tekak. Tanda-tanda seseorang dijangkiti HFMD adalah ulcer di mulut, lidah dan tekak,
Ruam dengan lepuh di tapak tangan, tapak kaki dan kawasan lampin. Demam. Kanak-kanak yang dijangkiti juga berkemungkinan mengalami gejala jangkitan saluran pernafasan, muntah, cirit-birit dan kurang selera makan. Komplikasi jangkitan HFMD termasuk dehidrasi, radang otak, radang dan kegagalan jantung. Sebagai langkah pencegahan, ibu bapa atau penjaga dinasihatkan untuk sentiasa menjaga kebersihan diri anak-anak. Menjaga kebersihan persekitaran. Mengamalkan cuci tangan dengan kerap dan betul. Menjalankan proses nyah kuman di permukaan yang tercemar. Segera mendapatkan nasihat daripada doktor sekiranya anak anda mempunyai gejala jangkitan HFMD. Tidak membawa anak yang mempunyai gejala HFMD ke tempat awam, termasuk taska, tadika dan prasekolah. Kita ingin memohon kerjasama semua agensi berita dan pelapor-pelapor termasuklah di media elektronik dan media cetak memastikan kesahihan satu-satu laporan supaya tidak berlaku laporan yang sengaja disensasikan. Mestilah kita memberi laporan seberapa tepat yang boleh kerana kita tidak mahu memberi bukan saja gambaran yang salah ya, sebab ini semua ada kaitannya dengan soal kenaikan harga, panic buying dan tidak membantu dalam usaha kita nak mengawal impak daripada inflasi dan kenaikan harga barang. Maha 2022 pada 4 hingga 14 Ogos di Maib Serdang bertemakan sekuriti makanan untuk masa depan. Pameran pertanian terbesar dan paling berprestij ini menyediakan lebih 1,500 ruang pameran dan jualan. Fokus utama Maha 2022 adalah Agro Trade, Agro Edutainment, Agro Lifestyle, Agro Youth, Agro Tourism, Agro Tech, Agro Job Fair serta banyak lagi. Artis tempatan pun ada. Jumpa anda di Maha 2022. 4 hingga 14 Ogos 2022, Malaysian Agriculture, Horticulture dan Agritourism Show MAHA kembali menemui anda di Maib Serdang, Selangor untuk kita membawakan hampir 11 hari berlangsungnya MAHA kali ini bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Rodran Kiandi. Datuk Seri, apa tarikan yang mungkin akan dipamerkan atau dikongsikan bersama dengan pengunjung yang akan hadir ke MAHA nanti, Datuk Seri? Ya, pameran MAHA kali ini akan berlangsung selama 11 hari. Okay. Dan kita telah janjikan akan ada 22 segmen pameran. Okey. 22 segmen. Ada segmen dalam dewan, ada segmen di luar dewan, ada segmen penglibatan kerajaan negeri. Okey. Antara segmen dalam dewan tu yang dipromo dalam TV itu, media, dia agrotech, ada 12 segmen dalam dewan. Agrotech, agro lifestyle, agro tourism, agro youth, agro edutainment, agro trade, agro job fairs, agro base dan agro culinary, Malaysian Seafood Expo, pameran HPPNK, agro businesses, agro food empire. Yang food empire itu merupakan satu ruang mempamerkan pelbagai jenis makanan. Okey. Wow. Ya, dalam antara segmen di dalam dewan itu. Dan untuk segmen luar dewan, kita ada agrofood paddy, laman padi. Kita ada agrofood floriculture ataupun miracle garden. Kita ada agrofood nanas, laman nanas, agrofood sayuran dan herba, laman sayuran, herba dan juga laman kelulut. Kita ada agrofood ternakan, laman ternakan. Kita ada laman perikanan, ada laman jentera, ada food truck festa dan sebagainya. Dan ada 13 buah penglibatan 13 buah negeri melalui rumah-rumah negeri-negeri yang akan dipamerkan. Sebagai contoh dalam Dewan Agro Job Fair, yang ini akan menemukan pihak industri dengan graduan dan pencari kerja, job seekers dalam sektor agro makanan. Saya dipahamkan akan ada lebih daripada 1,000 jobs ataupun
kerja yang boleh diperoleh melalui Agro Job Fair yang antara segmen tarikan di dalam pameran Maha pada kali ini. Dan ini melibatkan lebih daripada beberapa puluh, 100 serikat yang akan menawarkan lebih daripada 1,000 peluang pekerjaan dalam sektor agro makanan. Yang itu perlu diambil peluang kepada mereka yang sedang mencari kerjaya di dalam sektor agro makanan ini. Dan kita juga akan adakan pameran HPPNK, Hari Penternak dan juga Nelayan Kebangsaan. HPPNK ini diadakan setiap tahun tetapi disebabkan oleh pandemik, ianya juga tertangguh. Dan kita akan sertakan hari HPPNK ini di dalam Maha pada tahun 2020 kali ini. Sekalikan. Jadi pelbagai pengisian dan segmen ini akan menjanjikan tarikan dan juga peluang dan juga peluang kepada pengunjung yang akan datang berkunjung ke Maha 2022. Di luar dewan seperti yang saya katakan tadi, laman padi. Yang ini menarik. Dia akan ada ladang padi mini yang sebenar. Dan kali ini ladang padi ini akan diintegrasikan dengan ternakan udang galah. Jadi you can see, pengunjung akan dapat melihat sawah padi yang diintegrasikan dengan ternakan udang galah. Jadi walaupun ianya dalam keadaan mini tetapi dapat dilihat secara real antara tarikan laman padi yang akan dianjurkan sebagai salah satu segmen tarikan untuk Maha 2022 ini. Ya, itu orang kata selalu pengunjung bagi feedback sehari itu tak cukup untuk melawat keseluruhan tapak pameran itu. Ya, saya dimaklumkan memang sedemikian sebab itu kalau pergi sehari memang tak cukup. Nak pergi pameran, nak pergi Food Empire, nak pergi Job Fair, kemudian nak tengok laman mana nak tengok, laman padi, laman nanas, laman floriculture dan sebagainya. Jadi kita sediakan Maha kali ini selama 11 hari. Dan memberi ruang kepada pengunjung untuk explore keseluruhan segmen-segmen melalui 22 segmen yang dianjurkan pada kali ini dalam dewan, luar dewan, ladang mini, ladang ternakan mini dan sebagainya akan dapat dilihat secara real kepada pengunjung-pengunjung. Beside di samping tarikan melalui pameran rumah-rumah negeri. Jadi kali ini semua negeri akan terlibat dalam pameran dan tentu sekali mereka akan pamerkan pameran pertanian yang terbaik yang mewakili negeri masing-masing. Dan saya berada di lapangan ruang pameran negeri ini pada minggu yang lalu. Dan memang rancak sedang diperkemas dan disiapkan oleh wakil-wakil daripada negeri-negeri yang akan terlibat dalam pameran-pameran rumah negeri dalam Maha pada 2022 ini. Menurut pengalaman kami Datuk Seri, kemudahan bagi para pengunjung, mini tram dan juga shuttle bus juga turut disediakan untuk memastikan lokasi ataupun pergerakan pengunjung dari satu lokasi ke tapak pameran yang lain akan dapat dimudahkan dengan ruangan parking yang luas Datuk Seri untuk memudahkan tujuan komunikasi. MIPS menjanjikan yang terbaik dari segi pengangkutan dalaman, ruang parking untuk mereka yang datang menggunakan kereta sendiri dan tram bagi disediakan untuk pengunjung bergerak daripada satu laman pameran ke satu laman pameran yang lain. Jadi penganjuran sejak sekian lama ini membolehkan pihak penganjur melihat kelemahan penganjuran yang lalu dan memperbaiki kelemahan-kelemahan. Jadi semua sudut kelemahan itu akan diperbaiki, ditambah baik. Dan dipastikan bahawa pengunjung yang datang mengunjung Maha pada kali ini akan lebih selesa, lebih teratur dan juga akan melihat konten-konten yang lebih kehadapan dari segi teknologi dan kehendak dan aspirasi kerajaan membawa industri pertanian negara ini ke satu industri yang lebih kehadapan dari setiap sudut. Datuk Seri, secara peribadi ruang pameran mana yang paling menarik perhatian Datuk Seri? Saya akan melihat semua pameran dan lawatan terkini saya tentu sekali ruang
padi, laman padi itu akan ada udang galah. Ada udang galah. Mungkin tak nampak udang dia. Tetapi bagi mereka yang tak pernah melihat sawah padi, akan dapat melihat sawah padi secara real melalui laman padi yang diusahakan sebagai salah satu konten di dalam Maha 2022 kali ini. Ya. Tanaman nanas juga ada. Nanas ada. Pamerkan ya, boleh melihat laman perikanan ada, laman ternakan ada. Ya. Laman jentera. You can see the tractors, jentera-jentera dalam yang digunakan dalam sektor pertanian, pelbagai jenis jentera, probably drone akan dipamerkan. Okay. Semua dalam peralatan-peralatan moden, jentera-jentera yang digunakan dalam sektor pertanian. Tentu akan menjadi pameran kepada pelbagai pemain industri dalam Maha 2022 ini. Ya, Datuk Seri, pameran itu mungkin akan dimeriahkan lagi dengan pelbagai pengisian atur cara yang sedikit berbentuk edu hiburan ataupun edutainment dan juga perkongsian yang berbentuk carnival, pameran bersama dengan selebriti ataupun bersama dengan figura-figura penting tanah air. Jadi bagaimana Maha kali ini merancakkan pengisiannya itu dengan sesuatu yang boleh dikatakan sebagai meriah dan sensasi, Datuk Seri? Ya, acara hiburan merupakan antara pengisian yang akan dibuat melalui Maha ini, dan saya dipahamkan beberapa orang artis, figura, orang penting dalam industri hiburan akan membuat pertunjukan dan persembahan sementara dalam sebagai salah satu daripada konten Maha kali ini. Tentu acara muzik dan hiburan itu akan melegakan penat berjalan, sibuk melihat pameran dan antara tarikan-tarikan yang akan diadakan dalam Maha pada kali ini. Jadi hiburan merupakan antara konten, walaupun itu bukan konten yang utama kerana kita akan memamerkan pencapaian kita di dalam sektor agropertanian, tetapi acara hiburan adalah merupakan salah satu, dan beberapa orang artis telah diundang untuk menyertai bersama dengan Maha pada kali ini. Kita bercakap tentang penyertaan, sambutan dan juga respon daripada siri-siri Maha dan juga diterjemahkan untuk 2022 ini. Tadi disebutkan jumlah nilai keuntungan yang dijana daripada pameran Maha ini kepada pempamer, peniaga, malah kepada pengunjung juga mereka mendapat manfaat hasil daripada pameran yang disediakan. Jadi apakah untuk Maha 2022 ini kita bersedia untuk melihat penambahbaikan berbanding siri-siri yang sebelumnya? Ya, kita jangkakan akan dapat menjana jualan lebih daripada 250 juta ringgit. Malah saya dipahamkan melalui perjanjian persepahaman MOU yang akan ditandatangani bersama, ada 9 MOU setakat ini. Yang ini pun jika direalisasikan melalui pencapaian dari segi bisnes, ia akan dapat menjana lebih daripada 4 bilion ringgit melalui MOU yang akan ditandatangani. Ada beberapa MOU besar, sama ada melibatkan pengusaha tempatan dan juga pengusaha daripada luar negara, akan ditandatangani sebagai sebahagian daripada konten yang akan dicapai melalui Maha pada kali ini. Yang itu saya pun akan dapat menjana pelaburan lebih daripada 4 bilion ringgit. Jadi Maha menjadikan satu peluang perniagaan dalam sektor agro makanan, sektor pertanian negara yang terbesar. Tentu sekali selepas 4 tahun ianya tidak dianjur disebabkan oleh pandemik. Kali ini setiap pihak dan pengusaha akan memastikan konten yang mereka akan showcase itu merupakan satu konten yang terkini, dan tentu sekali pelbagai perjanjian persepahaman niaga yang akan dimeterai dalam Maha pada kali ini akan mengangkat sektor agro makanan negara ke satu tahap yang lebih tinggi dan ke hadapan. Okey, Datuk Seri, seketika nanti kita akan menutup bicara naratif, bercakap juga tentang kesimpulan tema yang diangkat dalam penganjuran Maha 2022. Kita akan berehat seketika, kembali nanti dalam bicara naratif selepas ini. Why do we tell you stories? Relevant, New, efficient, accurate. reliable. We bring you extraordinary stories from around the world, from politicians, bankers, and even your favorite celebrities.
This and many more on RTM's English News. Kita ingin memohon kerjasama semua agensi berita dan pelapor-pelapor termasuklah di media elektronik dan media cetak memastikan kesahihan satu-satu laporan supaya tidak berlaku laporan yang sengaja disensasikan. Mestilah kita memberi laporan seberapa tepat yang boleh kerana kita tidak mahu memberi bukan saja gambaran yang salah ya, sebab ini semua ada kaitannya dengan soal kenaikan harga, panic buying dan tidak membantu dalam usaha kita nak mengawal impak daripada inflasi dan kenaikan harga barang. Tiap keluarga Malaysia merupakan komponen penting. Jawapannya sepenuhnya ke dalam Dewan Rakyat. Bawa ini supaya Parlimen Peraturan nak celah beritahu saya. Ya, insyaAllah saya benar. Saya akan wajar bagi amaran tidak mengganggu sesi perbahasan. bisa tarik balik kenyataan itu. Kerajaan berharap sistem yang ada ini boleh berfungsi. Dan sekarang bila ada kelemahan dalam sistem, kita minta semua pihak memainkan peranan memperbaiki. Tapi kalau itu pun juga tidak berlaku, macam saya kata, kita tidak teragak-agak untuk review the whole system. Pada masa ini, kita masih yakin sistem yang ada itu boleh diteruskan. Cuma kelemahan-kelemahan itu kita perbaiki, penguatkuasaan kita pertingkat. Pada 4 hingga 14 Ogos di Maib Serdang bertemakan sekuriti makanan untuk masa depan. Pameran pertanian terbesar dan paling berprestij ini menyediakan lebih 1,500 ruang pameran dan jualan. Fokus utama MAHA 2022 adalah Agro Trade, Agro Edutainment, Agro Lifestyle, Agro Youth, Agro Tourism, Agro Tech, Agro Job Fair serta banyak lagi. Artis tempatan pun ada. Jumpa anda di MAHA 2022. Ya, sekuriti makanan untuk masa depan. Datuk Seri, itu tema yang diangkat untuk penganjuran MAHA 2022 di Maib Serdang 4 hingga 14 Ogos 2022. Dalam situasi kita mengalami masalah bekalan makanan dan juga situasi bekalan makanan global, bagaimana tema itu cukup signifikan dan apakah MAHA ini merupakan salah satu daripada jalan keluar kita menangani krisis ini? Ya, seperti saya katakan tadi bahawa tema ini dipilih sesuai dengan cabaran sekuriti makanan pada masa kini. Ya. Jadi kita mengangkat tema ini sebagai tema MAHA pada tahun 2022 ini, iaitu sekuriti makanan untuk masa depan. Ya. Kita ingin melihat bahawa soal sekuriti makanan merupakan satu soal yang harus dilihat secara berpanjangan. Kalau kita berhadapan dengan masalah bekalan pada ketika ini, itu merupakan antara satu dimensi dalam sudut sekuriti makanan. Tetapi sekuriti makanan harus dilihat daripada perspektif yang lebih luas untuk menentukan bahawa negara akan sentiasa cekal dalam menghadapi kesemua dimensi-dimensi sekuriti makanan negara, iaitu termasuk ketersediaan, termasuk dari segi keupayaan beli, harga dan sebagainya, dari segi safety, kesihatan makanan dan juga nutrisi yang dapat dibakalkan melalui makanan yang diperoleh oleh rakyat Malaysia. Jadi sekuriti makanan harus dilihat daripada sudut perspektif yang lebih luas. Sebab itu ianya dijadikan sebagai tema bagi memastikan bahawa soal sekuriti makanan merupakan satu soal yang dipentingkan oleh kerajaan. Ketika ini, apakah bekalan makanan kita mencukupi, Datuk? Kita
tidak berhadapan dengan masalah bekalan. Saya ingin katakan bahawa kita bekalan makanan negara kita adalah satu dalam keadaan yang stabil. Walaupun ada sedikit gangguan, tetapi pelbagai langkah dan tindakan kerajaan telah diambil. Langkah jangka masa pendek, jangka masa sederhana dan panjang, melalui dasar agro makanan yang memastikan bekalan negara ke arah yang lebih stabil dan sebagainya. Jadi contohnya, beberapa minggu yang lalu kita berhadapan dengan sedikit gangguan bekalan ayam dan melalui tindakan jangka masa pendek yang cekap yang diambil oleh kerajaan, membuka import, memberhentikan ekspor ayam. Sekarang kita dalam keadaan bekalan yang stabil. Sebab itu saya katakan bahawa tema kali ini sesuai dengan suasana isu sekuriti makanan negara yang menjadi tajuk perbualan, perbincangan oleh semua lapisan masyarakat. Ya, Datuk Seri, secara ringkas untuk kesimpulan bicara nanti pada malam ini, ayuhlah Datuk Seri, kita mengajak beramai-ramai penonton bicara nanti untuk hadir ke Maha 2022 4 hingga 14 Ogos. Ya, kita ingin melihat penyertaan yang terbaik daripada rakyat Malaysia, keluarga Malaysia dalam penganjuran Maha pada 2022 ini. Jadi ini merupakan satu platform yang terbesar dalam sektor agro makanan yang akan mempamerkan kejayaan-kejayaan negara dalam sektor ini dan juga sebagai satu platform yang merangsangkan penglibatan anak muda, penggunaan teknologi, menjanjikan peluang yang terbaik pada anak-anak muda untuk menceburi sektor pertanian negara. Dan saya ingin melihat bahawa sektor pertanian negara akan terus kekal sebagai penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Jadi Maha merupakan satu platform yang terbaik untuk mempamerkan kejayaan-kejayaan kita dalam sektor ini. Ya, ayolah beramai-ramai kita ke pameran Maha 2022 4 hingga 14 Ogos di Maha Serdang. Anda boleh layari ke semua media sosial Maha 2022 di TikTok, Facebook, Instagram, Twitter dan juga di laman Sesawang Maha 2022 dan juga anda boleh melakukan pra-pendaftaran dengan mengimbas QR code yang disediakan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri kerana bersama dengan kami pada malam ini. Terima kasih juga kepada pihak Kementerian MAFI kerana turut memberikan gambaran berkenaan tentang pameran yang terbesar dalam negara iaitu Maha 2022 Malaysian Agriculture, Horticulture dan Agritourism Show langsung